apa file kita tu. Ada lebih tak? Siapa yang tak ada tu mungkin ada lebih tak? Nak yang saya bagi yang lepas habis. Habis ya? Tak apa. Dia tak ada kongsi-kongsi lah. Muka surat 18 kah? Siri 3. Siri 3. Muka surat 18-19. Tak apalah, yang tu ringkas yang muka surat 18 tu kan. Yang keempat kita dah baca dah itu, muka surat 18 yang keempat tu kita ulang sikit. Empat saya sebut dah itu bermakna rukun sembahyang yang keempat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang, baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Fatihah sembahyang apa pun wajib baca. Sembahyang jenazah pun wajib baca. Kalau tak baca, tak sah sembahyang kita. Ini berdasarkan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni riwayat yang terlalu banyak yang tak boleh dinafikan langsung. Kalau tolak hadis mutawatir ni boleh rosak akidah. Riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim seperti berikut. An Ubadah ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sembahyang, la salata, tidak sembahyang. Ulama kata la salata ay la tujzi'us salah, tak sah sembahyang, atau tak diterima sembahyang bagi orang yang lam, tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini hadis Nabi yang sahih. Jadi dan berdalilkan hadis inilah ulama mengatakan bahawa sembahyang kena baca surah Al-Fatihah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ruwiya wa rawash Syafi'i an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu salatin lam yuqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun, fahiya khidajun. Dalam riwayat lain Nabi sebut 3 kali. Rasulullah bersabda, setiap sembahyang yang tidak dibaca padanya, pada sembahyang tersebut, bi ummil Quran, dengan ummul Quran, iaitu surah Fatihah, fahiya khidaj, maka sembahyangnya tak sempurna. Fahiya khidaj, sembahyangnya tak sempurna. Nabi kata khidaj ay ghairu tamamin, iaitu maknanya tak sempurna. Dan juga Nabi SAW dalam riwayat-riwayat baginda tak biasa sembahyang tak baca surah Fatihah. Jadi sebab itu kena baca. Baik, surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat, termasuklah basmalah, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Jadi kalau kita kena baca surah Fatihah, kena baca bermula daripada Bismillah sampai waladdallin. Ini pendapat jumhur. Ada sebahagian ulama mengatakan Bismillah bukan satu ayat daripada surah Fatihah, seperti contohnya mazhab Hanbali kan, Hanbali dan juga Hanafi. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan Bismillah tu satu ayat daripada surah Fatihah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok Quran lah pun Bismillah ditulis ayat pertama. Buka Quran lah ni sampai hak Mekah, cetakan Mekah semua Bismillah ayat pertama kan. Jadi kalau dah tulis dalam Quran pun begitu,
Dan menurut para sahabat dulu pun tulis macam tu, bermakna bismillah ini adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Oleh kerana itu, kalau kita ambil kepada kaedah-kaedah usul fiqh, yang saya cerita dah sebelum ini, al-muqaddimu ataupun al-muqaddamu al-musabbitu muqaddamun 'alan nafi. Kaedah yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Yang kata ada, yang kata fardu, yang kata termasuk satu ayat, itu didahulukan daripada yang menafikan. Tak ada. Kerana apa? Ini kaedah yang dibina oleh ulama-ulama usul fiqh. Orang yang tak terima usul fiqh ini adalah Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah memang menerima usul fiqh sebagai salah satu daripada perundangan Islam yang diterima secara total, ya. Baik. Muka surat 19. Bismillah atau basmalah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kena beritahu jugalah sikit tentang perbahasan dia, sebab ada perbahasan sikit di sini. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i dah jelas dah, memang bismillah satu ayat dari surah Fatihah yang wajib kita baca. Berdasarkan beberapa hadis yang sahih, maka nyatalah bahawa basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, wajib dibacakan bersama dengan surah Al-Fatihah. Tapi yang kita pergi Mekah tu dia tak baca, mereka mazhab lain lah kita anggap itu kan. Ataupun kita anggap mereka baca pelan. Mazhab mereka baca pelan, kita baca sama. Kalau derah, sama-sama derah. Kalau pelan, sama-sama pelan. Itu mazhab kita. Mereka pulang ke mereka lah, mereka nak baca pelan bismillah ke apa. Tapi kalau mereka tak baca pun, kalau lah mereka baca pelan, kita baca macam kita kan. Kalau kita baca kuat, semayang kuat, baca kuat. Itulah. Jadi kita naikkan pendapat mereka, mazhab mereka, tetapi kita baca sebab kita ada dalil dalam mazhab kita, yang dalil dia adalah hadis-hadis yang sahih juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul hamdalillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul qur'ani wa ummul kitabi was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatuha. Rasulullah bersabda, riwayat Abu Hurairah, apabila kamu membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillah maknanya bila kamu baca surah Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, baca juga bismillah. Nabi kata, kerana mungkin aku ada sahabat dia salah faham hadis Nabi tu kan. Bila Nabi sebut dalam hadis tu Nabi baca alhamdu, dia ingat baca alhamdu, rupanya Nabi baca surah Fatihah. Orang dulu-dulu mula-mula sebelum dinamakan surah secara khusus, orang biasanya sebut nama surah tu ayat awal tu kan. Biasanya dulu-dulu lah, mula-mula orang Arab dulu, mula-mula sebelum nama surah ni dinamakan dengan surah sekian-sekian, dia orang nak abang kata Nabi baca surah tu, dia abang naik surah mula-mula ayat tu. Nabi baca surah Tabar, Nabi baca surah, dia tak abang kata surah apa Maryam, dia kata surah Kaf Ha Ya Ain Sad. Contoh dulu-dulu mula-mula sebelum dinamakan. Jadi Nabi semayang memang baca surah Fatihah. Jadi sahabat nak cerita kat sahabat lain, kata Nabi semayang kat tabi'in ke, nak mengajak ke, kata Nabi semayang tu baca surah Fatihah. Dia tak kata Rasulullah semayang baca Fatihah, dia tak kata tu. Rasulullah semayang baca alhamdulillah. Nak abang kata surah tu kan. Jadi itulah hadis riwayat Anas yang kata Rasulullah semayang mula dengan alhamdulillah. Bukan makna dia mula dengan alhamdulillah tak baca bismillah, tapi nak abang mula dengan surah Fatihah. Itu yang ulama sebut. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi pesan kepada mereka, baca bismillah. Bila kau nak baca alhamdulillah, maknanya surah Fatihah tu kena baca sekali dengan bismillah. Kerana apa? Innaha ummul Quran. Bismillah tu termasuk ummul Quran dan termasuk ummul kitab, dan bismillah tu termasuk ummu tu ibu atau induk. Ummul Quran maknanya ibu Quran atau induk Al-Quran. Ummul kitab, induk kitab.
Was-sab'ul mathani, dan 7 ayat yang mathani, yang berulang-ulang. Nah, yang berulang-ulang bacaan dia. Betul lah, bismillah 7 ayat. Dan dia kata bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat daripada surah Fatihah. Riwayat dari Imam Daruqutni, Baihaqi dan selain daripada mereka bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, baik, tuan-tuan kalau balik tengok muka surat 18 tu, surah Fatihah tu, tuan-tuan tengok balik. Allah Ta'ala ni dia selalunya dia turun ke ayat Quran ni dalam bentuk yang orang kata apa, sastra Arab yang tinggi. Dia tak macam kita ni kan, kita ni kadang macam lebar, tapi kalau kita nak susun tinggi tu, kita kena belajar lah dia punya gaya bahasa dia, kena belajar lah kan. Tak kira lah apa metafora atau bola apa semua. Jadi hak yang ni bahasa Arab, dia ada sastra dia tinggi. Sebab tu kalau kita kata bismillah bukan satu ayat pada Fatihah, tapi kita kena kata juga surah Fatihah semua orang kata 7 ayat, betul tak? Baik, kalau kita buang bismillah, kita mula pada alhamdulillah, ayat ke-6 sampai tak mana? Contoh tengok. Kalau lah ayat 6 nak buang mana? Sebab ayat tu 7 kan. Kalau kita buang bismillah, tak mau bismillah, kita start pada alhamdulillah. Alhamdulillah 1, Ar-Rahman Ar-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5. 6 nak buat mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mesti orang kata tu, betul tak? Yang tu 6, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Kalau orang buang bismillah, jadi dulu tu, maka sastra Arab tu betul tak? Lari tak? Lari. Tak mana lari dia? Sebab semua huruf tadi berhenti, mati di dalam keadaan ma'arid lis sukun. Dia sesuai elok lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua tu. Tapi kalau ayat 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mari disukun ke mak apa? Dah lari satu panggan tu, dia punya gaya susunan ayat dah tak elok kan. Sebab tu kalau bismillahirrahmanirrahim, yang sirata sampai waladdallin itu sebenarnya sama satu ayat pun kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau kita buka Quran, ada tak tanda waqaf? Tak ada. Buka Quran baru ni, tak ada. Daripada sirata tak ada tanda waqaf, jim pun tak ada, sad lam ya pun tak ada. Satu ayat Quran yang Arab Saudi keluar pun tak ada. Maknanya kalau kita tak ada tanda waqaf, nak buat tempat berhenti langsung lagi tak sesuai. Sebab alaihim tu dipanggil silah mim jamak. Betul tu, silah mim jamak. Yang lain waqaf atas ma'arid li sukun, yang ni waqaf atas silah mim jamak, satu tempat ya. Maka larilah dia punya kaedah tata bahasa Arab tu. Maka sebab tu memang betul hadis yang menyatakan bismillah ni satu ayat pada surah Fatihah, maka berhenti semua ayat ke-7, ayat hujung semua berhenti ma'arid li sukun 1, 2, 3 sampai 7. Tu orang kata memang sebab tu jumhur berpegang kepada bismillah satu ayat pada Fatihah yang tak sepatutnya kita tinggalkan. Yang orang lain tak baca, biar pergi, itu pandangan mereka, raikan. Tapi kita dah belajar macam ni, kita faham begini, kita baca. Jangan bergaduh dengan punggai botol air dengan punggai batu, sudah. Kan? Faham yang tu, alhamdulillah. Ni kena kes sikit ya. Kau tu cerita saya tadi tak imam masjid tu. Dia kata dia nak pergi talqin di sana, mana tempat orang panggil dia kan, ada mayat, nak pergi baca talqin. Elok sampai tu dia kata jam. Tempat mana? Tempat belah sini markah satu lagi, belah sana markah B, markah A, markah B. Hang duduk belah sini, kau duduk ni. Dia kata nu punggai botol air, kau punggai belah sana, botol air terbang belah sini pula, botol air terbang dah. Dia kata lah kali batu pula terbang. Dia kata tu dia kan manusia hari ni.
Tu kita katakan dah lari dah adab-adab dan tata susila. Orang angkat spanduk, saya sokong hudud, dengan spanduk-spanduk tu dia lempak. Tu sampai dia tak peduli dah. Spanduk tu tulis apa pun dia tak peduli dah. Janji aku belah lain, hang belah lain, spanduk tulis apa pun dia lempak. Silat-silat kalau orang tu pegang Al-Quran dengan Quran dia lempak. Janganlah marah ke orang bakar kelambu, bakar rumah. Ni tulis sokong hudud, hang lempak tulisan tu, apa hukumnya hampir lempak kata tulis saya sokong hudud? Janganlah sampai begitu, kan? Ada aku ni panggil aku tu, ubahlah kalau ada. Kalau tak ada, tak apa, alhamdulillah. Kalau ada, ubah. Sebab apa? Masih lagi ada masa untuk kita gunakan fikiran kita yang jernih ini untuk berpolitik. Baik, habis muka surat 19 balik. Hadis yang kedua riwayat daripada Ibni Abbas. Tulis kok salah ya ke? Wa an Ibni Abbasin annahu qara'a al-Fatihata thumma qala wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Itu ayat Quran. Dia hiya fatihatul kitabi wa bismillahirrahmanirrahim al-ayatu sabi'atu. Qala al-hafidhu fil fathi rawahu at-Tabarani bi isnadin hasanin. Riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas baca surah Fatihah. Lepas Ibnu Abbas baca surah Fatihah dengan bismillah sekali, dia baca sampai habis. Kemudian dia pun kata, dia baca ayat Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dia baca ayat tu, dan demi sesungguhnya kami telah datangkan kepada engkau ya Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang. Sebab itu tuan-tuan, yang kata 7 ayat surah Fatihah ni ayat Quran. Dalil dia Al-Quran, bukan hadis. Quran tu kuat pada hadis lagi. Tapi kalau hadis pun dah kena terima. Memang Quran tu 7 ayat Tuhan nampak dalam Quran. Nah, lepas tu kata Ibnu Abbas, hiya fatihatul kitab. Sab'ul mathani tu surah Fatihah. Dan Nabi bersebutlah hadis dia tentang surah Fatihah tu. Dan kata dia ayat bismillah ayat ke-7. Lah, memang lagi ke-7. Ayat pertama kan. Tapi kenapa sebahagian hadis sebut Fatihah, bismillah tu ayat ke-7 kan? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, hadis riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang hasan, yang baik. Maknanya hadis itu boleh diterima untuk dibuat hujjah. Kerana ada sebagian ulama berpendapat, kata mula-mula, ada sebagian ulama berpendapat mula-mula surah Fatihah tu memang turun tak ada bismillah. Mula-mula, lepas tu turun bismillah tu kemudian, dan dijadikan satu ayat pada surah Fatihah. Tu ada pendapat ulama kata gitu. Sebab tu bila turun kemudian jadi nombor 7 lah, tak jadi nombor 1. Tapi lepas tu dijadikan ayat pertama, maka jadi nombor 1 balik. Mula-mula tu turun tu sebelum jadi nombor 7. Tu kata dia ayat yang ke-7 melihat kepada cara turun dia. Tapi cara baca kena baca ayat yang pertama. Wallahu alam. Tapi ada pendapat kata bismillah tu surah Fatihah memang turun dengan bismillah dah. Yang lain tu turun bismillah kemudian. Wallahu alam. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Qala an-Nawawi hadithu Ummu Salamah radhiyallahu anha sahih rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi bi ma'nahu. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim bila dia baca surah Fatihah. Fa'addaha ayah, maka baginda mengirakan, membilangkan bismillah itu sebagai satu ayat daripada surah Fatihah. Kata Imam Nawawi, hadis Ummu Salamah itu adalah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahih dia, bermaknahu dengan makna yang serupa. Baik, habis itu dalil. Sebenarnya tuan-tuan, kalau saya nak bawa dalil ni banyak sangat, jadi saya bawa ambil sepetik 3 aja. Kalau tuan-tuan rajin buka Ad-Durrul Mansur
fit tafsir bil ma'thur, kitab karangan Imam Suyuti, kitab tafsir Quran yang mentafsirkan dengan hadis. Imam Suyuti dia karang satu kitab tafsir Durul Mansur, nama dia bagi nama kitab Quran tafsir dengan hadis. Maknanya dia hurai tafsir Quran tu hurai dengan hadis ya. Hebat dia. Orang lain tafsir dia, orang ambil pendapat ulama, pendapat ni. Imam Suyuti dia tafsir Quran tu ambil hadis Nabi ya. Maknanya dia hafal banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan tafsir Quran. Jadi setiap ayat Quran tu ada huraian daripada hadis Nabi SAW. Dalam tu saya tengok lebih kurang dia bawa 20 hadis lebih tentang bismillah tu, yang menyatakan satu ayat pada surah Fatihah. 20 hadis lebih dalam tafsir Imam Suyuti Ad-Durul Mansur. Sebahagian dhaif, sebahagian sahih kan. Jadi bila kita kira semua boleh gunalah. Sebab apa? Campur semua, yang sahih ada, yang dhaif pun ada. Wallahu alam. Baik. Sunat menyaringkan bacaan basmalah pada bacaan jahar. Lepas tu dalam mazhab kita, berdasarkan hadis yang saya akan bacakan ini, maka Imam Syafi'i berpendapat kalau bacaan kuat, maka bismillah pun kena baca kuat jugalah, sebab dia satu ayat pada surah Fatihah. Tu dalil dia tu. Wa an Ibni Abbasin wa Abu Hurairah wa ghairihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau ada siapa yang mengaji Arab tinggi tu, kalau sebuah baris tak kena, tolong abang kan, kita bekat-bekat kemas balik. Kalau lah kan, kalau semua tak faham, saya bohong tuan-tuan pun, tuan-tuan tak kata apa. Yang ada baris tu tuan-tuan boleh baca, hak tak ada baris tu saya baca. Kalau tak betul, kalau orang yang faham dia tahu tak betul, kalau betul, betul lah kan. Tapi kita kena tahu kaedah i'rab dia. Wa'an, an tu apa dia? Harfu jarrin kan. Ibni majrur bi'an, majrur dengan an. Majrur tu apa kan? Bila majrur dia punya majrur dia dengan apa? Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tu kalau mengaji nahwu dulu ni kena hafal benda tu. Tanda alamat kata dia tu jar ialah baris kasrah di hujung kata tersebut. Wa an ibni, tak boleh ibnu dah, sebab an tu huruf jar. Tu mengaji nahwu lah saja abang kan. Kita refresh balik. Ibni Abbasin, Abbasin tu mudhafun ilaihi, daripada perkataan ibni kan. Ibni tu mudhafun, Abbasin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih balik, rojak balik kitab nahwu. Mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi, majrur dengan mudhaf juga. Maka apa alamat majrur? Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kasrah yang zahir nampak nyata pada hujung dia. Bila tak ada kasrah, buh kasrah. Abbasin. Tapi dah yang ni kalimah tu nakirah, buh baris dua. Kalau kalimah tu ma'rifah, buh baris satu. Cara nak baris wa ataf. Ataf daripada mana? Daripada wa'an. Jadi ataf dia bawa pada jar juga, sebab ataf daripada an.